Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid yang cikgu berharap murid berada dalam keadaan sihat bersama keluarga yang baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang format baharu peperiksaan sejarah SPM bagi tingkatan 4 dan murid-murid sekalian, apakah yang anda faham tentang format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021? Untuk mata pelajaran sejarah, format instrumennya terdiri daripada dua kertas, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Baiklah, mari kita lihat apakah perkara dan juga perincian bagi sejarah kertas 1. Jenis instrumen bagi sejarah kertas 1 ialah ujian bertulis. Yang kedua, jenis item adalah objektif aneka pilihan, iaitu pilihan jawapan A, B, C dan D. Murid-murid perlu menghitamkan pilihan jawapan dengan menggunakan pensel pada kertas jawapan objektif. Bilangan soalan pula adalah 40 soalan, yang mana 20 soalan daripada tingkatan 4 dan 20 soalan bagi tingkatan 5. Jumlah markah pula ialah sebanyak 40 markah. Bagi konstruk ataupun aras pemikiran yang diuji ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Tempoh ujian adalah selama 1 jam. Konteks yang diuji terdiri daripada DSKP tingkatan 4 dan tingkatan 5, aras kesukaran soalan, 20 soalan rendah, 12 soalan sederhana dan 8 soalan tinggi. Dan kaedah penskorannya adalah secara dikotomus, iaitu 1 markah bagi jawapan betul dan 0 markah bagi jawapan yang salah. Murid-murid sekalian, bagaimanakah bentuk dan sejarah kertas 1 dalam SPM? Mari kita lihat sama-sama dan bincang. Baik, di paparan anda adalah contoh soalan sejarah kertas 1. Murid-murid sekalian, bagaimanakah kita hendak menjawab soalan sejarah kertas 1? Ada tekniknya yang tersendiri. Lihat pada paparan anda. Sebagai contoh, soalan yang cikgu sebutkan tadi yang berkaitan Perang Dunia Pertama. Anda perlu tahu dalam soalan tersebut tentang cakupan atau tingkatan atau bab yang diuji. Sebagai contoh dalam Perang Dunia Pertama, iaitu dalam soalan ini, tingkatan ataupun bab yang diuji adalah tingkatan 4, bab 3. Tingkatan 4, bab 3. Baiklah murid-murid sekalian, dalam soalan terdapat petunjuk ataupun ada maklumat yang boleh memberi kepada petunjuk jawapan. Cuba lihat soalan tersebut yang telah cikgu tandakan di atas. Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun 1918. Di sini ada petunjuk jawapan, iaitu Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah. Dan kita ada tahun, iaitu 1914 hingga tahun 1918. Langkah seterusnya ialah anda kena tahu apakah kehendak soalan ataupun tugasan. Sebagai contoh, dalam soalan ini uji anda tentang kesan perang tersebut. Perang tersebut merujuk kepada Perang Dunia yang Pertama. Bacalah pilihan jawapan di bawah, dan singkirkan jawapan-jawapan yang tidak tepat. Sebagai contoh, pilihan jawapan A, pembentukan kuasa bersekutu adalah Perang Dunia Kedua. Jawapan ini salah kerana dalam tugasan berkenaan atau berkaitan Perang Dunia Pertama. Lihat, pilihan jawapan B juga berkaitan Perang Dunia Kedua. Lihat pilihan jawapan D juga berkaitan Perang Dunia Kedua. Sedangkan dalam soalan, dalam maklumat soalan tentang Perang Dunia Pertama, maka jawapan yang tepat adalah C. Tandakan jawapan anda dengan menghitamkan kertas jawapan objektif dengan pen
dengan pensel 2. Itulah murid-murid sekalian, format bagi sejarah kertas 1 SPM. Bagaimanakah format bagi sejarah kertas 2 pula? Jom, mari kita lihat jadual pada paparan ini. Dalam kertas 2, instrumen yang diuji adalah ujian bertulis. Manakala jenis itemnya ialah respon terhad dan juga respon terbuka. Respon terhad adalah soalan bahagian A, manakala respon terbuka adalah soalan pada bahagian B. Bilangan soalan adalah 4 soalan respon terhad yang mana murid wajib jawab semua soalan tersebut. Manakala bahagian B terdiri daripada 5 soalan, murid hanya perlu pilih 3 soalan sahaja. Jumlah markah ialah 100 markah, 40 markah bahagian A dan 60 markah bahagian B. Bagi konstruk pemikiran yang diuji, yang pertama mengingat, kedua memahami, ketiga mengaplikasi, keempat menganalisis, kelima menilai dan keenam mencipta. Ini bermakna dalam sejarah kertas 2, kemahiran berfikir sangat diuji ke peringkat lebih tinggi, iaitu sehingga ke tahap mencipta. Tempoh ujian bagi sejarah kertas 2 adalah selama jam 30 minit. Cikgu nasihatkan bagi satu soalan bahagian A, anda memperuntukkan 15 minit untuk jawab soalan tersebut. Dalam bahagian A ada 4 soalan, 15 minit, darab dengan 4 soalan, 1 jam. Manakala, anda perlu menjawab 3 soalan dalam bahagian B. 1 soalan dalam bahagian B, anda perlu memperuntukkan 30 minit. Soalan bermakna 1 jam 30 minit. Jadi itulah tempoh ujian dalam sejarah kertas 2, 2 jam 30 minit. Konteks yang diuji dalam sejarah kertas 2 sama dengan kertas 1, iaitu dari tingkatan 4 dan 5. Aras kesukarannya pula adalah 5, 3, 2. Kaedah penskoran ataupun kaedah penandaan markah adalah secara analitikal dan holistikal. Murid-murid sekalian, apakah kaedah penskoran analitikal? Apakah kaedah penskoran holistikal? Mari sama-sama kita lihat paparan seterusnya berkaitan kaedah penskoran analitikal dan holistik. Baiklah murid-murid, di paparan anda adalah contoh penskoran secara analitikal, yang mana skema jawapannya adalah berbentuk senarai semak. Selagi mana jawapan anda ada dalam senarai semak tersebut, maka markah akan diberikan. Begitulah contoh penskoran secara analitikal. Bagaimana pula penskoran secara holistikal? Baiklah, ini adalah perincian bagi penskoran secara holistikal. Ianya sangat berbeza dengan penskoran secara analitikal. Dalam penskoran analitikal, jawapan calon ditetapkan kepada beberapa aras seperti dalam contoh di paparan anda. Sebagai contoh, untuk markah aras 4 yang mana markah calon yang tinggi 7 hingga 8 markah, apakah kriteria ataupun perincian jawapan holistikal tersebut? Yang pertama, jawapan calon, pengetahuan dan pemahamannya yang sangat jelas. Bukti dan contoh yang dikemukakan oleh calon sangat-sangat sesuai. Inference juga tepat ataupun kesimpulan yang ditujukan calon sangat tepat. Jawapan sangat mendalam dan terperinci. Olahan dan komunikasi sangat menarik dan jawapan calon menunjukkan kematangan. Inilah kriteria penandaan secara holistik. Baik, kita lihat aras yang seterusnya. Aras 3, yang mana calon akan dapat markah 5 hingga 6 markah. Untuk jawapan ini, perinciannya, jawapan murid mengandungi pengetahuan yang pemahaman yang sangat jelas,
bukti contoh yang sangat sesuai, membuat inference, jawapan mendalam dan komunikasi ataupun pengolahan yang menarik. Ini bermakna jawapan aras 3 martabatnya sedikit rendah berbanding aras 4. Jika kita lihat dengan teliti, bagi aras 4 dan aras 3 di bawah, contoh jawapan ini ada inference, ada pengetahuan, ada pemahaman, jawapan yang mendalam dan olahan yang menarik. Jadi, jawapan calon akan diletakkan sama ada aras 4 atau aras 3. Baiklah, mari kita lihat lagi dua aras, iaitu aras 2 dan aras 1. Bagi aras 2, markah yang diberikan adalah dari 3 atau 4 markah. Yang mana calon hanya mampu menyatakan atau menulis jawapan yang terdiri daripada pengetahuan dan pemahaman yang jelas, tetapi jawapannya tidak mendalam. Okay? Dan hujah pula adalah secara ringkas. Maka kriteria jawapan ini adalah di bawah aras 2, 3 atau 4 markah boleh diberikan. Manakala aras paling rendah iaitu aras 1. Pengetahuan dan pemahaman calon sangat-sangat terhad. Dan jawapan pula bersifat umum. Maka jawapan calon ni terletak di aras 1, aras 1 hingga 2. Murid-murid sekalian, penskoran secara holistika selalunya diuji dalam ceraian C, dalam kertas 2, sama ada bahagian A atau bahagian B. Untuk murid-murid halus atau murid-murid potensi, bagi soalan ceraian C, jawapan anda perlulah sekurang-kurangnya berada pada aras 2 ke atas. Manakala untuk calon cemerlang, anda boleh mendapat aras 4 ataupun aras 3. Baiklah murid-murid sekalian, kita lihat contoh soalan sejarah kertas 2 bagi respon terhad. Lihat di paparan anda. Dalam bahagian A ataupun respon terhad, ada ruangan jawapan yang kita akan tulis di jawapan pada ruangan tersebut. Jawapannya seperti di paparan anda, lihat di sini. Jawapan itu adalah terhad. Ini bermakna anda perlu menulis jawapan dengan tepat, padat dan juga ringkas. Ini adalah soalan ceraian B, masih lagi dalam bahagian A. Dan ini adalah soalan ceraian C dalam soalan bahagian A. Ingat murid-murid, dalam ceraian C bahagian A adanya maklumat ataupun yang berbentuk petikan atau gambar atau sebagainya, yang mana dalam petikan atau maklumat tersebut ada petunjuk jawapan. Seperti contoh jawapan, contoh soalan ini. Baik. Berikut ialah contoh bagi soalan bahagian B, iaitu respon terbuka. Soalan bahagian B markahnya lebih besar, iaitu 20 markah. Kita lihat contoh bagi soalan 5A dan juga 5B. Berikut adalah contoh soalan 5C. Untuk soalan ini, ada maklumat dalam kes soalan ini, maklumat tersebut dalam bentuk petikan. Ingat murid-murid sekalian, kemungkinan besar dalam ceraian C, soalan boleh mengeluarkan petikan, gambar, rajah dan sebagainya. Dalam maklumat tersebut adanya jawapan. Seperti dalam contoh soalan. Baiklah murid-murid, bagaimanakah kita menjawab soalan sejarah kertas 2? Apakah teknik-teknik yang perlu anda kuasai? Baik, lihat teknik menjawab soalan sejarah kertas 2 bagi bahagian A. Ingat, dalam bahagian A, murid-murid mestilah menjawab secara tepat, spesifik serta terhad kepada ruangan jawapan yang telah disediakan. Anda tidak boleh menulis panjang lebar ataupun huraian terlalu panjang dalam soalan bahagian A. Langkah pertama untuk menjawab soalan bahagian A, fahami maklumat soalan. Langkah kedua,
fahami tugasan soalan. Langkah ketiga, fahami peruntukan markah. Dan langkah keempat, menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Baiklah murid-murid. Mari kita lihat contoh soalan dan contoh jawapan sejarah kertas 2 bahagian A. Yang pertama tadi, fahami maklumat soalan. Jadi dalam soalan ini, anda perlu kenal pasti bab apa yang diuji, tingkatan yang mana. Contoh, dalam soalan ini, berkaitan bab 8 tingkatan 4. Anda perlu menggariskan beberapa maklumat penting dalam soalan tersebut, supaya maklumat yang dicari akan mendatangkan manfaat ataupun petunjuk jawapan. Baik, cuba lihat. Tarikh 27 Julai ditetapkan sebagai hari mengundi bagi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Bab ini adalah bab 8 tingkatan 4. Baik, lihat ceraian soalan 2A. Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan? Anda boleh mengenal pasti kehendak soalan. Kehendak soalan di sini tujuan pilihan raya tersebut diadakan, ataupun sebab pilihan raya tersebut diadakan. Soalan ini adalah aras kemahiran berfikir aras rendah memahami. Jawapan ada dalam buku teks muka surat 198. Bagaimana bentuk jawapannya? Ada di paparan anda. Tujuan pilihan raya tersebut diadakan untuk memilih anggota MPP dan seterusnya membentuk kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dalam jawapan calon ini ada 2 poin ataupun 2 isi, iaitu F1, fakta 1, memilih anggota MPP ataupun anggota Majlis Perundangan Persekutuan. F2, untuk membentuk kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Baik, kita jawab pula soalan ceraian B yang berbunyi, laskan proses pilihan raya tersebut. Soalan ini masih lagi aras memahami, kemahiran berfikir secara aras rendah. Maksud soalan ini ialah anda perlu menjelaskan proses pilihan raya tersebut. Pilihan raya MPP yang pertama ataupun pilihan raya umum yang pertama. Baiklah, berikut adalah contoh jawapan bagi soalan itu tadi. Proses dimulakan dengan penetapan sepadan pilihan raya. Sepadan pilihan raya, fakta pertama. Seterusnya, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Fakta kedua. Pengundi perlu mendaftar. Fakta ketiga. Dan penamaan calon juga dijalankan. Fakta keempat. Baiklah, sekiranya kita lihat pada contoh jawapan ini, markah sudah mencukupi. Dan ruangan jawapan pun sudah cukup lengkap. Mengisi keseluruhan ruang jawapan. Cukup. Adakah kita boleh menambah lagi jawapan? Boleh sekiranya ada ruang. Tetapi kita tidak boleh menulis ataupun menghuraikan panjang-panjang kerana huraiannya adalah terhad. Baiklah murid-murid, dalam soalan ini, markahnya ataupun skema jawapannya ada 8. Markah ada 4. Kita perlu faham peruntukan markah. 4 markah. Maka 4 isi. Memadailah kita tulis 4 isi saja ataupun lebihkan sedikit 1 atau 2. Baik. Bagaimana pula kita menjawab soalan ceraian C? Seperti yang telah cikgu maklumkan tadi, dalam ceraian C ini ada petunjuk jawapan. Dalam soalan ini, petunjuk jawapan itu dalam bentuk teks ataupun petikan. Anda perlu baca dan fahamkan petikan tersebut dan cerakinkan petunjuk atau isi-isi jawapan dari petikan. Soalan ini adalah berbentuk soalan kebat, menilai. Anda perlu mencerakinkan, merasionalkan kepentingan tanggungjawab anda sebagai pemilih pengundi demi masa depan negara. Maklumat dalam soalan ada petunjuk. Mari kita kaji sama.
Baik, sebelum itu, apakah apakah soalan soalan bahagian tadi? Soalannya berbunyi, mengapakah tanggungjawab tersebut penting untuk masa depan negara? Tanggungjawab itu berkaitan dengan tanggungjawab rakyat Malaysia sebagai pengundi dalam pilihan raya. Lihat contoh jawapan di paparan berikut. Tanggungjawab tersebut penting untuk masa depan negara kerana dapat memilih calon yang benar-benar layak dan berkualiti untuk mentadbir negara. Baik, di sini kita ada satu isi, iaitu F, pada calon yang benar-benar layak dan berkualiti. Hal ini untuk memastikan calon dapat memberi perkhidmatan yang terbaik demi kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Baik, ini adalah huraian bagi fakta tadi. Sebagai contoh, calon yang sentiasa turun padang, menyantuni, menyelami perasaan serta memberi bantuan kepada setiap golongan rakyat yang memerlukan. Ini adalah contoh. Jelaslah bahawa kuasa memilih terletak di tangan rakyat demi masa depan negara yang lebih baik. Ini adalah inference. Murid-murid sekalian, kita dapati bahawa dalam jawapan ini adanya fakta, adanya huraian, adanya contoh, adanya inference. Inilah jawapan yang baik dalam kertas 2 ceraian C. Sekiranya jawapan ini ditanda secara holistikal, maka calon ini dapat markah yang sangat baik, iaitu 4/4 markah. Murid-murid sekalian, begitulah teknik menjawab bagi soalan sejarah kertas 2 bahagian A. Bagaimana pula kita menjawab soalan sejarah kertas 2 bahagian B? Lihat di paparan anda. Baiklah murid-murid, bahagian B ataupun respon terbuka atau lebih dikenali soalan esei. Bahagian B mengandungi markah yang sangat besar, iaitu 60 markah. Jadi anda perlu menjawab bahagian B dengan baik. Baik, respon murid dalam bahagian B memerlukan murid menulis jawapan terbuka yang mana idenya boleh dikembangkan lagi. Sebabnya markahnya banyak. Idea itu boleh dipersembahkan dengan menulis segala maklumat dan idea secara kritis dan kreatif serta murid berupaya membuat pertimbangan yang relevan. Bagaimanakah langkah-langkah menjawab soalan kertas 2 bahagian B? Lihat di bawah, okey, pada kotak yang berwarna merah. Langkah pertama, fahami maklumat soalan. Bab apa, tingkatan yang mana? Yang kedua, fahami tugasan soalan. Apakah kehendak soalan tersebut? Adakah soalan itu nak sebab ataupun soalan itu berkaitan kesan atau soalan itu berkaitan langkah-langkah atau proses-proses peristiwa dan sebagainya. Langkah ketiga, anda perlu tahu dan faham pertukaran markah. Sekiranya markahnya besar seperti 8, maka anda perlu menulis jawapan yang panjang sesuai dengan markah yang diperuntukkan. Yang keempat, amalan yang terbaik untuk bahagian B esei, rangka jawapan anda. Apakah faedah merangka jawapan? Untuk mengelakkan kita lupa, dan yang kedua, untuk menyusun jawapan dengan baik. Dan langkah kelima, tulislah jawapan anda pada ruangan yang disediakan, iaitu dalam helaian testpad ataupun kertas tambahan. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan sejarah kertas 2 bahagian B. Cadangan masa menjawab bagi bahagian B adalah 30 minit bagi satu soalan. Kita perlu jawab 3 soalan. Kita ada masa 1 jam 30 minit untuk menjawab bahagian B. Anda perlu masa menjawab anda dengan lihat contoh soalan. Soalan ini berkaitan soalan tingkatan 4, iaitu bab 4 tingkatan 4 berkaitan penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Fahamkan maklumat dalam soalan.
Baik, kita baca maklumat ataupun tugasan dalam soalan. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang penduduk Sarawak? Mengapakah bermaksud anda perlu jelaskan faktor-faktor sebab-sebab penyerahan Sarawak kepada British? Soalan ini masih lagi kemahiran berfikir aras rendah memahami. Anda boleh masuk teks muka surat 109 untuk panduan jawapan sebagai ulangan. Baik, kita lihat contoh jawapan bagi soalan tersebut. Penyerahan tersebut ditentang penduduk Sarawak kerana bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Fakta 1. Fakta 1. Hal ini kerana dalam prinsip ke-8 perlembagaan nyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Di sini adalah dapat satu markah lagi iaitu huraian 1A. Seterusnya, dan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Ada satu poin lagi iaitu huraian 1. Murid-murid sekalian, dalam perenggan yang pertama saja sudah ada 3 markah. Baik, mari kita lihat jawapan dalam perenggan kedua. Selain itu, Vainer Brooke telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Sini kita dapat satu poin lagi iaitu fakta 2. Murid-murid sekalian, bagi fakta baru, murid digalakkan untuk tulis dalam perenggan baru bagaimana yang ditunjukkan pada contoh jawapan di bawah. Kita lihat idea ataupun jawapan yang seterusnya. Dengan membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Brooke iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke. Sini ada satu lagi poin ataupun isi iaitu huraian 2A. Huraian bagi fakta kedua. Atas dasar itulah golongan penentangan mahu memulihkan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Sini ada lagi satu poin iaitu H2B memulihkan dinasti Brooke. Baiklah murid-murid sekalian, dalam perenggan kedua kita sudah ada 3. Ini bermakna dalam keseluruhan jawapan calon ada 6 markah. Markah yang diperuntukkan 4 markah, maka jawapannya adalah markahnya ialah maksimum 4 markah. Baiklah murid-murid sekalian. Kita lihat pula soalan bahagian B. Jelaskan bentuk penentangan tersebut. Baik, murid-murid sekalian, soalan ini adalah soalan kebat, iaitu aras menganalisis. Anda perlu mencerakinkan bentuk penentangan ataupun gerakan anti penyerahan itu secara penulisan, demonstrasi, penulisan, pakatan untuk membina Kabinet Sarawak dan lain-lain. Ini bermakna gerakan anti penyerahan tersebut ada yang berbentuk aman dan ada yang berbentuk secara kekerasan. Anda boleh merujuk buku teks halaman 110 sehingga 112 untuk panduan jawapan. Baik, kita lihat contoh jawapannya di paparan berikut. Baiklah murid-murid, mari kita lihat sama-sama contoh jawapan bagi soalan ini tadi. Penduduk Sarawak telah melancarkan pelbagai bentuk penentangan. Antaranya ialah mengadakan persidangan. Persidangan, fakta pertama, 1 poin, 1 markah. Tujuan persidangan ini dilakukan adalah untuk mengadakan demonstrasi menentang penyerahan Sarawak kepada British. Fakta yang kedua, 1 poin, 1 markah. Selain itu, kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan beramai-ramai. Ada 1 poin lagi di sini, iaitu F3, meletakkan jawatan. Sebagai protes kepada undang-undang, yang melarang kaki tangan kerajaan terlibat dalam gerakan anti penyerahan. Di sini kita ada satu lagi isi ataupun markah iaitu pada F4, iaitu protes. Di sini. So dalam perenggan pertama ada 4 isi iaitu 4 markah.
Baik, kita lihat baca dan lihat perenggan yang kedua. Golongan wanita juga terlibat dalam gerakan anti penjarahan. Fakta kelima, 1 poin, 1 markah. Kaum ibu yang diketuai oleh Cikgu Lily R. Berwin telah melawat ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. F6, 1 poin, 1 markah. Samping itu, akhbar utusan Sarawak telah digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. F7, akhbar utusan Sarawak. Penentangan juga dizahirkan melalui surat bantahan F8 oleh Pergerakan Pemuda Melayu PPM dan Barisan Pemuda Sarawak kepada Kerajaan British. Murid-murid, dalam jawapan calon ini ada 8 isi yang membawa kepada 8 markah. Itulah murid-murid sekalian, kaedah menjawab soalan syarah kertas 2 bagi soalan ceraian B. Bagaimana? Adakah anda dapat memahami teknik setakat ini? Baiklah murid-murid. Marilah kita lanjutkan dengan soalan ceraian C. Murid-murid sekalian, ingat dalam ceraian C ini, soalan boleh keluar dengan pelbagai bentuk maklumat. Ada dalam bentuk petikan, ada dalam bentuk rajah, ada dalam bentuk infografik dan sebagainya. Dan dalam maklumat tersebut ada petunjuk. Jangan malas untuk mengkaji, membaca, menilai maklumat-maklumat dalam ceraian C. Kerana pentunjuk jawapan ada markah. Sebagai contoh alat ini, petikan berikut kaitan warkah terakhir Rosli Dobbie sebelum beliau digantung sampai mati kerana membunuh Governor British di Sarawak. Anda perlu baca petikan ini. Jangan malas ya, baca betul-betul, kaji betul-betul, ambil pensel, gariskan petunjuk-petunjuk jawapan atau isi-isi jawapan, cerakinkan. Baik, selepas kita membaca petikan tersebut, baca tugasan di bawah ataupun soalan. Apakah mesej yang cuba disampaikan dalam warkah beliau kepada penduduk Sarawak? Dan penjelasan anda. Bagaimana? Adakah ada idea dalam memori anda bagaimana untuk menjawab soalan ini? Baiklah, mari kita lihat. Apakah contoh bagi jawapan soalan? Baik, seperti yang cikgu katakan tadi, anda perlu gariskan isi-isi penting dalam maklumat. Bagaimana yang telah dipaparkan di hadapan, cikgu kurungkan isi-isi penting yang cikgu cerakinkan sebagai petunjuk jawapan. Cerakinan itu tadi kita susun dalam bentuk penulisan. Sebagai contoh, lihat warkah, kita baca warkah tersebut. Okay. Pada perkataan saya sanggup berkorban nyawa, itu adalah petunjuk jawapan bagi soalan mesej yang cuba disampaikan oleh Rosli. Apakah mesej seterusnya? Memperbaiki rakyat yang telah menjadi hamba untuk rakyat oleh penjajah. Mesej kedua. Apakah mesej ketiga? Saya tak gentar, berani melawan penjajah. Mesej yang ketiga. Mesej yang keempat pula ialah balik ke pangkuan Ibu Pertiwi, cinta akan negara dan negeri. Sanggup menghapuskan orang putih yang berasing, bermaksud menentang penjajahan. Mesej seterusnya. Dan mesej yang terakhir dalam petikan tersebut, berjuanglah, jangan mundur, majulah ke hadapan. Baik, inilah mesej-mesej yang terkandung dalam petikan tersebut. Anda perlu membaca, menggariskan dan cerakinkan. Daripada cerakinan anda, anda tulis dalam bentuk. Ingat, jangan malas untuk menggariskan dan mencari isi-isi penting. Sekiranya anda menulis dengan mudah isi-isi tersebut, sekurang-kurangnya anda dapat 4 markah. Sekiranya anda menulis dengan rangka jawapan yang baik, menulis dengan baik, ada fakta, ada huraian, ada contoh dan inference,
markah yang lebih tinggi boleh diberi. Lihat contoh jawapannya. Baik. Soalan ini adalah soalan kebat. Analisis kepada menilai. Anda perlu mentafsir mesej tersebut dan mengenal pasti isi tersurat dan tersirat. Apakah gesaan atau seruan Rosli Dobi dalam penulisan warkah beliau? Maklumat ini ada petunjuk dan rasangan jawapan. Sebagaimana cikgu beritahu tadi, kaji maklumat tersebut, jangan malas. Boleh beri jawapan munasabah, mesej yang lain yang munasabah, walaupun tiada dalam petikan. Paling mudah, kita hanya kembangkan idea yang kita dapat dari petikan itu. Baik, kita lihat apakah contoh jawapan bagi soalan itu tadi. Ini adalah contoh jawapan yang sangat-sangat baik. Mari kita lihat di mana markahnya, di mana faktanya, di mana huraiannya, di mana contohnya dan di mana inferensi. Baik. Mesej yang cuba disampaikan oleh beliau dalam warkah tersebut ialah menyeru kepada semua penduduk Sarawak untuk menyambung perjuangan beliau bebaskan Sarawak daripada cengkaman British. Fakta satu, menyambung perjuangan beliau. Satu markah. Kita lihat, calon ini ada menghuraikan fakta tersebut. Hal ini kerana British telah menjajah negeri Sarawak sehingga penduduknya mundur dan ditindas. Satu markah lagi pada huraian 1A. Hal ini dapat dibuktikan apabila penduduk tempatan dinafikan haknya untuk memerintah sendiri. Ini adalah contoh. Contoh satu markah. Justru penduduk tempatan perlu berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan tanah air yang tercinta. Baik, ayat terakhir ini dengan jelas ini adalah inference. Baiklah murid-murid sekalian, kita dapat lihat bahawa dalam perenggan pertama ini, fakta 1, huraian 1A, huraian 1B, contoh 1 dan juga inference, di sini sudah ada 5 markah. Soalan ini 8 markah. Kita tinggal lagi cari lagi 3 markah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan yang kedua. Selain itu, beliau menyeru kepada semua penduduk Sarawak supaya cinta kepada tanah air. Fakta kedua, ingat murid-murid, fakta baru kita tulis dalam perenggan baru. Hal ini kerana Sarawak adalah satu-satunya tempat asal dan lahir serta tidak membenarkan kuasa asing mencabul kedaulatan tanah air. Sini adalah huraian bagi fakta dua itu, iaitu huraian 2. Dan satu lagi poin yang kita dapat ialah pada huraian 2B, cabul kedaulatan tanah air. Jadi di sini murid mampu, kita dapat lihat bahawa murid mampu menulis huraian lanjutan. Inilah contoh jawapan yang sangat-sangat matang kerana murid mampu menulis huraian yang matang. Sebagai contoh, berjuang dalam menentang penjajahan British di Sarawak. Ini adalah contoh. Dan kesimpulannya, mesej tersebut telah menyedarkan penduduk tempatan untuk bangkit berjuang melawan penjajahan. Baiklah murid-murid sekalian, kita dapati bahawa murid ini ataupun calon ini ataupun contoh jawapan ini beri petunjuk pada kita bahawa murid ini menunjukkan kematangan dalam menulis jawapan dalam bahagian ini. Dalam bahagian B, inilah contoh jawapan yang terbaik. Sekiranya jawapan ini ditanda secara holistik, maka murid ini tidak ragu-ragu pemeriksa akan berikan aras paling tinggi, iaitu aras 4, 8 markah, kerana cukup ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. Huraian dihuraikan dengan lebih mendalam, penyampaian yang matang serta komunikasi dalam penyampaian jawapan yang mendalam. Maksimum 8 markah. Baiklah murid-murid, bagaimana hari ini? Adakah anda dapat maklumat tentang format baru sejarah SPM
kertas 1 dan kertas 2. Cikgu harap anda faham tentang format kertas 1 dan kertas 2 dalam sejarah SPM, KSSM dan bagaimana ataupun teknik-teknik menjawabnya. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.